Kisah sudah padam dari kita, selagi tidak disampaikan, ia akan padam bersama masa. Ayo kita bersama-sama, kita sampaikan kisah sejarah agar tetap diingat oleh penerus kita. Membongkar kisah sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Bersua lagi dalam membongkar kisah sejarah. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik, iaitu konflik Moro dan rejim Marcos episod akhir. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan. Membongkar kisah sejarah. Walaupun kekejaman rejim Marcos terutama ditujukan kepada penduduknya sendiri, pemerintahannya adalah dibentuk secara signifikan oleh dan dikekalkan melalui hubungan antarabangsa, terutamanya dengan Amerika Syarikat Negeri. Konteks Perang Dingin memberikan justifikasi kuat untuk sokongan asing yang membolehkan Marcos untuk membingkai pemberontakan Moro dan komunis sebagai barisan hadapan dalam pertempuran ideologi yang lebih besar terhadap global. Komunisme. Narasi ini membolehkan beliau mendapatkan bantuan ketenteraan dan ekonomi yang besar dari Sekutu Barat, mengubah tindakan keras domestiknya menjadi usaha yang strategik. Amerika Syarikat adalah pelindung rejim Marcos yang paling teguh. Walaupun semakin sedar akan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas oleh rejim, kerajaan Amerika Syarikat menyokong Marcos ke hujung. Sokongan yang tidak tergoyahkan ini didorong oleh keperluan strategik. Kehadiran tentera utama Amerika Syarikat pangkalan di Pangkalan Udara Clark dan Subic Bay menjadikan Filipina sekutu penting dalam membendung penyebaran komunisme di Asia Tenggara, terutamanya selepas kejatuhan Saigon dan penempatan Kesatuan Soviet jiran Vietnam. Perjanjian pertahanan bersama 1951 semakin mengukuhkan pakatan ini. Antara 1972 dan 1986, Amerika Syarikat menyediakan kira-kira 1.16 bilion dolar dalam bantuan ketenteraan dan lebih 3.5 bilion dolar dalam jumlah bantuan asing kepada kerajaan Marcos. Bantuan ini berperanan dalam membolehkan Marcos untuk mengembangkan tenteranya, yang berkembang dari 57,100 anggota pada tahun 1971 kepada 113,000 pada tahun 1976 dan kepada melancarkan perang kejamnya di Mindanao. Sokongan AS tidak terhad kepada pembiayaan. Penasihat Amerika dan pasukan SAS hadir di negara ini, dan kedutaan AS memantau keadaan dengan teliti, walaupun pengaruhnya dalam mengekang penyalahgunaan nampaknya sangat kecil. Hubungan Amerika Syarikat dengan Marcos adalah kompleks, manakala beberapa pegawai, seperti Duta Stephen Bosworth, secara peribadi melihat rejim sebagai rasuah dan menindas kepentingan strategik yang menyeluruh dalam pangkalan mengekalkan Washington sokongan awam yang kuat sehingga akhir 1980. Negara-negara lain juga memainkan peranan, walaupun kurang menonjol daripada Amerika Syarikat. Australia adalah penyokong dokal, melihat perjanjian Filipina mengenai pangkalan tentera Amerika Syarikat sebagai penting untuk keseimbangan strategik dalam Pasifik Barat. Australia juga membekalkan uranium ke Filipina di bawah pelindungan nuklear perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1979, menunjukkan kerjasama pembangunan dan politik yang rapat dengan rejim Marcos. Di rantau ini, Pertubuhan Persidangan Islam, OIC, muncul sebagai pengantara utama dalam konflik Moro. Libya, khususnya, menyediakan kewangan dan diplomatik yang signifikan sokongan kepada Barisan Pembebasan Kebangsaan Moro, MNLF, mengiktirafnya sebagai sah wakil rakyat bangsa Moro. Sokongan luaran ini membolehkan MNLF mengekalkan perjuangan bersenjata dan mendapat pengiktirafan antarabangsa, merumitkan usaha Marcos untuk mengasingkan pemberontakan. Malaysia dan Indonesia juga terlibat dalam usaha mediasi damai. Berbeza dengan sokongan yang diterima Marcos, perjuangan Moro berjuang untuk mencari pemain antarabangsa yang kuat peguam. Sementara Amnesty International dan organisasi hak asasi manusia lain mendokumentasikan kekejaman, pengaruh mereka adalah terhad berbanding dengan pengiraan geopolitik kuasa-kuasa besar. Fokus masyarakat antarabangsa kekal untuk menahan komunisme daripada menangani rungutan politik yang mendasari rakyat Moro. Kekurangan sokongan ketenteraan asing langsung untuk pemisah Moro bermaksud mereka akhirnya dikalahkan oleh Filipina yang dibiayai dengan baik dan dilengkapi tentera. Konflik ini kekal sebahagian besarnya isu domestik untuk Filipina,
walaupun satu yang menarik perhatian serantau dan agama kerana penglibatan OIC. Dimensi antarabangsa oleh itu, konflik ditakrifkan oleh keupayaan rejim Marcos untuk memanfaatkan politik perang dingin untuk melindungi sendiri dari kritikan dan campur tangan luaran yang bermakna, yang membolehkannya meneruskan pemberontakan kempen dengan hampir total impuniti. Asas sejarah pertikaian Sabah dan peranan keluarga Kiram. Pertikaian wilayah kontemporari mengenai Sabah berakar pada rangkaian perjanjian sejarah yang kompleks, dinamika kuasa era kolonial, dan tafsiran kedaulatan yang bersaing. Tuntutan yang dikemukakan oleh Filipina, dan lebih khusus lagi oleh keturunan Sultan Sulu, berasal dari pengaruh lama kesultanan di wilayah itu. Sejarah bermula dengan penubuhan Kesultanan Sulu pada tahun 1405 oleh Sharif Al-Hashim, yang berasal dari Johor, Malaysia. Selama berabad-abad, yang Kesultanan menjalankan kuasa ke atas bahagian-bahagian Borneo Utara, termasuk kawasan yang akan menjadi Sabah moden. Peristiwa penting berlaku pada tahun 1878 apabila Sultan Sulu ke-25, Jamalul Kiram II, menandatangani perjanjian dengan konsortium pedagang Eropah yang diketuai oleh Baron Gustadi dan Overberg dan Alfred Dent. Dokumen itu memberikan pedagang hak untuk menduduki, menetap dan mentadbir wilayah Borneo Utara. Sifat sebenar perjanjian ini tafsiran istilah seperti kekal pajakan, pajak dalam bahasa Melayu, telah menjadi subjek perdebatan sengit sejak itu. Filipina Kerajaan dan tuntutan Sulu menafsirkan ini sebagai penyerahan kedaulatan, memberikan Kesultanan hak untuk mengutip bayaran tahunan selama-lamanya. Malaysia, sebaliknya, berpendapat bahawa Sultan Sulu tidak pernah memegang kedaulatan penuh ke atas wilayah dan bahawa perjanjian itu hanyalah pajakan komersial untuk perdagangan dan pentadbiran, bukan pemindahan hak milik. Berikutan kematian Sultan Jamalul Kiram II pada tahun 1936 tanpa pengganti lelaki yang jelas, pertikaian memasuki fasa baru. Pewaris anaknya, Jamalul Kiram III, mula menegaskan tuntutan mereka lebih banyak secara paksa. Perkembangan yang ketara datang pada tahun 1962 apabila Sultan Ismail Kiram II, cucu dari Jamalul Kiram II, melaksanakan instrumen penyerahan memindahkan hak keluarga ke atas Sabah kepada Republik Filipina. Tindakan ini membentuk asas pegawai kerajaan Filipina tuntutan ke wilayah. Walau bagaimanapun, kesahihan pemindahan ini masih dipertanyakan, kerana beberapa ahli waris mungkin telah menyimpan hak-hak tertentu, dan terdapat perpecahan dalaman yang berterusan di kalangan pemohon atas siapa yang berhak memegang gelaran Sultan. Dimensi antarabangsa pertikaian mendapat tarikan selepas Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1963, sebagai sebahagian daripada proses pembentukan Persekutuan Malaysia, misi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang dikenali sebagai Cobol Suruhanjaya telah dihantar untuk menilai kehendak rakyat Sabah dan Sarawak. Suruhanjaya itu laporan menunjukkan keutamaan majoriti untuk menyertai Malaysia, dan Setiausaha Agung PBB menegaskan hasil ini menyokong prinsip penentuan nasib sendiri. Proses yang disokong PBB ini berkesan menyelesaikan perkara itu dari perspektif undang-undang antarabangsa, kerana ia menunjukkan persetujuan popular. Walau bagaimanapun, kerajaan Filipina terus mengemukakan bantahan, mengekalkan tuntutannya berdasarkan pada Perjanjian 1878. Untuk menguruskan isu yang berlarutan, Malaysia bersetuju untuk meneruskan sewa tahunan simbolik pembayaran kepada waris Sultan Sulu sebagai syarat untuk pembentukan Malaysia. Ini pembayaran yang berjumlah sekitar 5,300 RM atau kira-kira $1,000 USD setahun. Ditangguhkan oleh Malaysia pada tahun 2013 berikutan serangan bersenjata besar ke Lahad Datu oleh kumpulan yang mendakwa bertindak atas nama Sultan. Tuntutan yang berterusan, walaupun kedudukannya yang lemah di peringkat antarabangsa undang-undang, menonjolkan bagaimana naratif sejarah boleh dijadikan senjata untuk tujuan politik, melampaui batasan diplomasi moden dan perundangan antarabangsa. Jamalul Kiram III dan serangan Lahad Datu 2013, Kes Kajian dalam Militan Politik. Jamalul Kiram III, 16 Julai 1938, 20 Oktober 2013, berdiri sebagai tokoh penting dalam moden sejarah pertikaian Sabah, yang merangkumi peralihan dari advokasi undang-undang dan diplomatik kepada bersenjata militan.
Sebagai Sultan yang diisytiharkan sendiri dari Kesultanan Sulu, Kiram III mendedikasikan tahun-tahun terakhirnya untuk menegaskan kedaulatan Filipina ke atas Sabah Timur, tuntutan yang dilakukannya dengan intensiti yang semakin meningkat dan konfrontasi. Kepimpinannya memuncak dalam kebuntuan dramatik dan ganas di Lahad Datu, Malaysia, pada awal 2013, satu peristiwa yang membawa pertikaian abad ini dan mempunyai mendalam kesan kepada semua pihak yang terlibat. Pemangking krisis 2013 adalah lawatan yang dirancang oleh Perdana Menteri Malaysia Najib Razak untuk Lahad Datu pada 9 Februari 2013. Bertindak atas arahan Kiram III, adiknya, Akbi Mudin Kiram, mengetuai sekumpulan kira-kira 235 lelaki bersenjata melintasi sempadan dari Pulau Simunul di Tawi-Tawi, Filipina. Kumpulan ini, yang mereka panggil Pasukan Keselamatan Diraja Kesultanan Sulu dan Borneo Utara, menduduki beberapa kampung di kawasan itu dan mengambil tebusan, bertujuan untuk mengelakkan kedatangan Perdana Menteri dan menunjukkan kawalan fizikal mereka terhadap pertikaian tersebut wilayah Sabah. Tindakan kumpulan itu dilihat oleh Malaysia sebagai tindakan keganasan, dan negara melancarkan operasi keselamatan utama, nama kod Operasi Daulat, untuk mengusir mereka. Konfrontasi yang berlaku adalah sengit dan mahal. Selepas 6 minggu, Pasukan Keselamatan Malaysia melancarkan serangan yang menentukan, yang membawa kepada kerugian besar. Jumlah kematian akhir adalah 72 individu, 56 daripada penceroboh terbunuh, bersama dengan 10 anggota polis dan Angkatan Tentera Malaysia, dan 6 orang awam terperangkap dalam tembakan silang. Kejadian itu mencetuskan teguran segera dan tajam dari Manila. Presiden Benigno Aquino III secara terbuka menggesa Kiram III untuk menarik pengikutnya, memberi amaran bahawa mereka tindakan membahayakan pekerja Filipina di Malaysia dan melanggar perlembagaan Filipina. Perkhidmatan Kerajaan Filipina menjauhkan diri dari kumpulan bersenjata, mengutuk pencerobohan sebagai haram dan ketidakstabilan. Militan yang ditangkap menghadapi keadilan di Malaysia. Pada tahun 2017, 9 dijatuhi hukuman kematian oleh Mahkamah Rayuan Malaysia, hukuman yang dikuatkuasakan oleh Mahkamah Persekutuan pada tahun 2024. Motivasi di sebalik tindakan saudara Kiram adalah kompleks. Di satu pihak, Jamalul Kiram III secara konsisten merangka tuntutan itu sebagai salah satu keadilan sejarah dan pemulihan tanah nenek moyang. Dia percaya Malaysia hanya penyewa dan Sabah berhak menjadi ahli waris kesultanan. Sebaliknya, masa dan kaedah pencerobohan 2013 bertepatan dengan tempoh yang sengit pergerakan politik. Kiram III telah melantik anak saudara beliau, Fuad Jamal Abdulillah Kiram, sebagai Gubernur Sementara Sabah, mencadangkan rancangan yang direncanakan untuk mewujudkan pemerintahan. Selain itu, kumpulan pemohon telah mengejar strategi undang-undang yang tinggi di Eropah, mencari berbilion-bilion dolar dalam anugerah timbang tara terhadap Malaysia, yang memerlukan menjaga isu ini dalam tajuk utama. Pertemuan faktor ini menunjukkan bahawa untuk Kiram III, tuntutan Sabah bukan hanya rungutan sejarah tetapi juga ala politik yang kuat dengan dimensi peribadi, politik dan kewangan. Kematiannya akibat kegagalan pelbagai organ pada 20 Oktober 2013, hanya beberapa minggu selepas pencerobohan, meninggalkan kekosongan kuasa dan keluarga penuntut yang sangat berpecah belah. Tetapi perjuangan untuk Sabah, kini dipimpin oleh anak perempuannya Puteri Jesel Kiram, teruskan. Analisis perbandingan, kekejaman, kesahihan, dan warisan Marcos dan Kiram. Analisis perbandingan rejim Ferdinand Marcos dan Jamalul Kiram III mendedahkan spark berbeza dalam motivasi, kaedah, dan kesahihan, namun kesamaan yang mengganggu dalam kesan mereka tindakan terhadap rakyat bangsa Moro. Kedua-dua tokoh menjadi antagonis utama dalam konflik yang sedang berlangsung di Mindanao dan Sulu, tetapi hubungan mereka dengan konsep kekejaman pada asasnya berbeza. Kekejaman Marcos adalah institusi dan sistemik, dasar yang dikira keganasan negara yang direka untuk menundukkan penduduk dan mencapai matlamat politik. Pendekatan Kiram, terutamanya pada tahun 2013, adalah individualistik dan konfrontasi, tawaran terdesak untuk pengaruh politik yang tragis mengakibatkan kehilangan nyawa yang amat besar. Kekejaman Ferdinand Marcos tidak dapat dinafikan dan didokumentasikan dengan teliti.
Sebagai ketua sebuah negara berdaulat, dia menggunakan kuasa penuh aparat negara tentera, polis, dan kumpulan paramiliter untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas dan sistematik terhadap Moro orang ramai. Pembunuhan beramai-ramai Jabidah, pembunuhan beramai-ramai Malisbung dan Palimbangkan, penggunaan napalm di Jolo, dan dasar Hamletting semua merupakan kekejaman yang disetujui oleh negara yang direka untuk memecahkan Moro rintangan. Rejimnya bertanggungjawab atas kematian kira-kira 10,000 Moros dan perpindahan berjuta-juta lagi. Kekejaman ini tidak penyimpangan tetapi komponen teras beliau strategi pemberontakan, disokong oleh kekuatan ketenteraan dan ekonomi Amerika Syarikat yang sangat besar. Sebaliknya, tindakan Jamalul Kiram III adalah tindakan pelakon bukan negara yang menggunakan kekuatan untuk memajukan tuntutan politik kontroversi. Walaupun serangan 2013 ke Lahad Datu tidak dapat dinafikan kejam dan mengakibatkan kematian puluhan pengikutnya sendiri dan anggota keselamatan Malaysia, ini adalah keputusan taktikal, bukan dasar pemusnahan negara. Kekejaman Kiram diarahkan keluar, ke arah musuh dilihat, dan bukannya elemen asas tadbir urus, kerana ia adalah untuk Marcos. Legitimiti tuntutan masing-masing juga sangat berbeza. Marcos memerintah Filipina, sebuah ahli komuniti antarabangsa yang dasarnya, walaupun kejam, beroperasi dalam rangka kejar undang-undang kebangsaan dan antarabangsa, bagaimanapun dikompromi. Tindakan rejim beliau secara meluas dikutuk oleh kumpulan hak asasi manusia, tetapi sering ditoleransi oleh kuasa barat kerana perang dingin real politik. Tuntutan Jamalul Kiram III ke Sabah adalah pertikaian era kolonial dengan sedikit kedudukan di undang-undang antarabangsa moden, yang menyokong prinsip seperti penentuan nasib sendiri dan UTI Possidetis Juris. Serangan 2013 beliau telah dikutuk secara universal sebagai tindakan keganasan transnasional dan pelanggaran kedaulatan Malaysia. Sementara Marcos dan Kiram menggunakan retorik nasionalis untuk membenarkan mereka tindakan bekas untuk menyatukan kuasa. Kedua untuk perhimpunan sokongan untuk tuntutan yang muktamad, mereka legitimasi terletak pada asas yang sangat berbeza. Marcos mewakili sebuah negeri, manakala Kiram mewakili sebuah puak keturunan diraja yang dilucutkan berjuang dalam pertempuran yang kalah di pentas dunia. Pada akhirnya, perbandingan ini berfungsi untuk menonjolkan sifat konflik pelbagai aspek di rantau ini. Marcos mewakili wajah kuasa negara yang menindas, yang warsannya adalah salah satu trauma yang mendalam, kemiskinan, dan hubungan yang terputus dengan tentera yang berterusan hingga ke hari ini. Kekejaman beliau adalah struktur dan generasi. Kiram mewakili kekecewaan dan keputusasaan seorang yang terpinggirkan masyarakat yang mempunyai sejarah-sejarah telah diabaikan oleh sistem antarabangsa. Kekejaman beliau adalah episod yang unik dan tragis. Baik manusia adalah baik, tetapi memahami cara-cara yang berbeza di mana mereka menimbulkan kesakitan dan mencari kesahihan adalah penting untuk memahami kerumitan yang berterusan. Moro berjuang untuk identiti, keadilan, dan tempat di tanah air nenek moyang mereka.